So sebelum kita mulakan interview, boleh akak perkenalkan diri akak, pelajaran serta sedikit latar belakang tentang keluarga akak. Okey, nama penuh akak ialah Nur Hamazidah binti Abdul Zazah. Okey, berkenaan dengan education, the highest cert yang akak ada adalah Islamic Financial Planner. Okey, berkenaan dengan keluarga, akak merupakan ibu kepada 5 orang anak yang mana sulungnya berusia 20 tahun dan yang bongsunya berusia 12 tahun. Itu saja kot. Sekarang di Kuantan, berasal dari utara Semenanjung Malaysia. Terima kasih kak. Boleh akak bagi tahu sedikit tentang bisnes akak, apa dan di mana nature of the business akak tu? Okey, sejujurnya akak ada 3 bisnes, tapi akak punya main business ialah consultation untuk saham amanah atau unit trust. Okay. Berlokasi di Kuantan. Nature of business ialah investment dalam saham amanah. Investment ada di dalam pelbagai bentuk dan kami punya specialist is more in unit trust atau saham amanah. Terima kasih atas jawapan akak. Saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Saya Syariz Najwan, saya berasal dari Kelang Selangor. Soalan pertama saya ialah bagaimana akak menguruskan keuangan akak dengan baik? Bagaimana menguruskan oleh kerana akak berada dalam industri keuangan semenjak 25 tahun lalu, jadi akak menguruskan akak punya keuangan adalah berdasarkan daripada pengalaman sendiri, pemerhatian ke atas individu lain dari segi belajar, training, workshop dan juga melalui pembacaan. Jadi macam mana akak berbelanja dengan baik ialah dengan mengikuti tips yang dah terbukti berjaya lah. Untuk soalan kedua ialah apakah tabiat perbelanjaan untuk perniagaan dan kehidupan peribadi akak? Okey, berbicara tentang tabiat perbelanjaan, walaupun akak mempunyai few businesses, akak lebih didorong untuk berbelanja secara berjimat-jemat. Okay. Oleh kerana sebelum ni akak berada dalam industri banking selama 10 tahun dan berada dalam industri kad kredit servis selama 3 tahun lebih, akak dapati ramai individu masyarakat dekat luar sana, mereka lebih didorong berminat dengan produk seperti kredit kad dan pinjaman berbanding dengan perlindungan diri ataupun takaful dan juga pelaburan. Okay. Jadi tadi tanya pasal spending habit Jadi oleh sebab tu akak lebih berbelanja secara berjimat dan berhemat. Even dengan keluarga termasuk anak pun akak lebih menggalakkan mereka berjimat. Okay. Terima kasih Kak. Seterusnya saya bagi kepada Faizal Fahmi. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fahmi, berasal dari Kota Pahang. Soalan pertama saya, adakah penting untuk kita melakukan pelaburan? Kenapa kita perlu melakukan pelaburan dan di mana akak melabur? Okey, kita imbas balik 2 tahun yang lalu di mana ramai yang terjejas pendapatannya apabila kita semua terpaksa lockdown. Okay. Jadi kalau tanya how important untuk kita menyimpan, of course kita perlu merancang. Okay, kerana orang yang gagal merancang adalah merancang untuk gagal sebenarnya. Jadi in terms of perancangan keuangan, kita perlu belajar ataupun perlu mendapatkan consultation ataupun khidmat rundingan daripada orang yang berpengalaman dan berlesen ataupun berdaftar lah. Okay. Dan tadi ada
Tadi soalan yang seterusnya, how important to do investment ke? Yes. Lepas tu tanya dekat mana invest ya? Okey. Di mana Okey, akak ada buat pelaburan di beberapa instrumen. Of course lah, masa sebelum mengenali saham amanah ataupun unit trust ni, akak ada menyimpan di amanah saham Bumi Putra ataupun ASB. Sebenarnya apa yang akak buat sekarang ni, antara amanah saham Bumi Putra dan amanah saham swasta ni sebenarnya benda yang hampir sama, cuma ia berbeza kerana amanah saham Bumi Putra adalah milik kerajaan dan akak berada sekarang dalam amanah saham swasta. Dekat mana akak invest ya? Akak ada invest dekat saham amanah sendiri, akak ada invest juga dekat emas, akak juga ada invest dekat private placement. Okay, soalan kedua saya, adakah penting untuk siap sedia menghadapi ketidakpastian dan bagaimana akak menghadapinya? Untuk menghadapi ketidakpastian seperti yang telah akak cakap tadi lah, seperti yang kita dah lalui 2 tahun lepas kan. Jadi memang kita kena prepare. Jadi macam mana prepare ialah cara akak ialah akak akan simpan paling kurang 10%, perlu 20%. So 10 to 20% every month adalah untuk menyimpan. Simpan saja untuk keperluan masa akan datang. Maknanya lagi 80% tu adalah untuk komitmen, untuk bayar perbelanjaan seharian. Kalau dapat simpan 30% adalah lebih baik. Oleh sebab akak bisnes, so dia agak berubahlah, ada kalanya 15, ada kalanya 20. Kalau good business, boleh simpan 30%. Depends lah, kadang-kadang half 50% sebulan pun boleh capai tapi bukan selalu. Ya, saya akan silakan kepada Okey, soalan seterusnya, bagaimana akak menambah kekayaan akak? Okey, daripada hasil yang seperti akak nyatakan tadi, daripada hasil pemerhatian, daripada hasil belajar melalui online dan offline, akak dapati melalui pelaburan adalah antara salah satu cara untuk menambahkan kekayaan. Kerana emas adalah hanya untuk mengekalkan kekayaan. Jadi akak lebih kepada investment untuk menambahkan kekayaan. Kerana investment punya pulangan di antara 8 ke 4% sebulan is 48% setahun. Soalan seterusnya, bagaimana akak menguruskan kad kredit jika akak ambil, dan apakah nasihat akak terhadap pinjaman dan penggunaan kad kredit? Seperti yang akak nyatakan tadi, akak pernah bekerja di kad servis, kad center selama 3 tahun. Okay. Jadi memang pegang kad kredit ni memerlukan disiplin yang sangat tinggi. Okay. Jadi macam mana uruskan adalah kita kena mematuhi syarat yang telah ditetapkan oleh bank. Okay. Dalam kad kredit tu nanti dalam penyata dia ada tarikh due date, ada tarikh due kan. Jadi kita kena bayar sebelum tarikh yang ditetapkan secara penuh. Okay. Sebab apabila kita meninggalkan sikit baki, walaupun dia kata hutang 2,000, minimum payment 100, kita kena bayar 2,000. Kalau bayar 100, lagi 1,900 tu akan dikenakan charge yang sangat tinggi secara harian dan nanti dia akan compounding. Jadi untuk menguruskan hutang ni, kalau pinjaman akak tak ada sebab akak dapati pinjaman bank, interest dia adalah sangat tinggi berbanding dengan pelaburan. Okay, dia akan tak bagi, dia bagi perbezaan tak tinggi lah, tak banyak. Jadi kalau credit card tu cara pengurusan dia ialah
selesaikan sepenuhnya sebelum tarikh akhir. Seterusnya saya serahkan pada Amisa Amir. Terima kasih. Ni soalan yang terakhir untuk interview kita ingat. Kan 2 tahun lepas kita dikejutkan dengan pandemik COVID-19. Adakah COVID-19 ni memberi kesan terhadap perniagaan akak dan apa nasihat akak dalam menghadapi masalah ekonomi pasca COVID ni? Okay, daripada 3 bisnes yang akak jalankan, hanya satu saja terjejas, iaitu bisnes general insurance kereta motor. Sebab orang tak pergi kerja, husband and wife yang ada 2 kereta, dia orang akan renew 1 kereta sahaja sebab 1 lagi kereta tak perlu bergerak. Itu saja yang affected. Lagi 2 bisnes adalah secara online, so yang tu memang kenaikan 100 kali ganda, sekali ganda, 100%. Okay. Berkenaan dengan bisnes yang main, saham amanah, sebenarnya di unit trust industri ni, di public mutual, syarikat tempat akak kerja, kami ada benefits yang dipanggil carrier benefits, iaitu passive income yang akan diperolehi oleh konsultan walaupun dia tidak membuat sebarang jualan. Kiranya akak agak tidak terjejas dengan pandemik yang berlaku 2 tahun sebelum ni. Kerana selain daripada passive income ataupun career benefit, atau ada juga setengah konsultan panggil dia pension, yang tu dia memang bagi setiap bulan. Okay? Bergantung kepada kita punya past effort. Okay? Contoh sebelum ni Kak Zida dah buat sales 20 juta. Selama 15 tahun di unit trust ni Kak Zida dah buat sales 20 juta contoh. So ada kali dengan certain percentage yang mana bolehlah create 4 figures income. Okay? Jadi selain daripada career benefit yang dinyatakan tadi tu, kami juga menawarkan financial planning untuk anak belajar, orang pergi haji contohnya ya. Jadi mereka akan menyimpan sikit demi sedikit, iaitu dalam 200 sebulan ke 100 sebulan ke, secara auto debit tolak dari account bank. Jadi walaupun kami tidak boleh berjumpa dengan investor, akaun yang ditolak melalui savings account tu akan menjana commission bagi konsultan. Jadi untuk main business agak kurang terjejas. Terima kasih Kak. Itu saja soalan kami. So sebelum saya akhiri, saya nak ucapkan terima kasih kepada Kak kerana memberi masa walaupun Kak ada kelas. Terima kasih. Kita harap Kak punya bisnes ni berjalan lancar pada masa akan datang. Terima kasih. Kak juga doakan semua dekat sini akan sukses lah dan akan lebih berjaya dalam pelajaran dan akan mencapai cita-cita semua. Soalan pertama yang saya ajukan kepada Kak Zida dalam meeting ialah adakah penting untuk kita melakukan pelaburan, kenapa dan di mana beliau melabur. Beliau menjawab ia sangat penting untuk kita menabur kerana ia akan menjadi simpanan untuk jangka yang panjang, dan beliau melabur di SMB dan pelaburan emas. Soalan yang kedua yang saya ajukan kepada Kak Zida, adakah penting untuk kita bersiap sedia menghadapi ketidakpastian dan bagaimana beliau menghadapi ketidakpastian tersebut? Beliau menjawab, ya memang penting untuk kita menghadapi sebarang ketidakpastian supaya misi kita tercapai dalam satu bisnes, dan macam mana dia bersiap sedia untuk menghadapi ketidakpastian tersebut ialah dengan cara berjimat. Beliau menyarankan untuk kita berjimat berbanding dengan sebelum ni, tambah 10 atau hingga 20% lebih berjimat berbanding sebelum ni, dan sekiranya mampu untuk mencapai sebanyak 30% lebih baik.
Jadi, berdasarkan kesimpulan yang dapat saya buat melalui interview tersebut, pertama sekali, cara untuk menguruskan kewangan dengan baik ialah dengan berdasarkan pengalaman sendiri yang kita alami, pemerhatian daripada individu lain, belajar dan melalui pembacaan. Jadi, bagaimana ingin berbelanja dengan baik ialah dengan mengikuti tips yang telah dibuktikan berjaya. Kesimpulan yang kedua dapat saya buat juga ialah untuk tabiat pembelanjaan diri sendiri dan juga perniagaan ialah dengan berbelanja secara berjimat dan berhemat dengan tidak memandang kepada produk seperti personal loan dan kredit kad yang hanya digunakan untuk perkara kecemasan saja. Mengapa kita tidak perlu memandang personal loan? Kerana dikhawatiri kita mengalami bankruptcy pada usia yang muda kerana personal loan dan kredit kad mempunyai interest yang tinggi. Assalamualaikum, saya Muhammad Misami. Baru-baru ni saya ada menjalankan satu temuduga dan saya ada mengajukan soalan kepada Kak Zida. Soalan dia, adakah COVID-19 ni memberi kesan kepada bisnes beliau, dan juga apa nasihat Kak Zida kepada dalam menghadapi masalah ekonomi tu. Lepas tu Kak Zida memberi jawapannya dengan daripada 3 perniagaan Kak Zida tu, satu je terjejas, iaitu perniagaan general kenderaan. Lagi 2 tu tak jadi terjejas kerana perniagaan online. Jadi dia tidak terjejas, tapi dia digandakan lagi hasilnya sebab COVID-19 tak ada yang keluar rumah, so semua dalam online je. Main business Kak Zida ni mendapat benefit. Benefit dia pula iaitu passive benefit. So Kak Zida ni tak terjejas lah dalam masalah ekonomi tu, sebabnya daripada passive benefit tu dia memberi setiap bulan hasil daripada effort Kak Zida. Kalau macam 20%, dia kali lah dengan percentage yang tu. Jadi benefit ni dia juga menawarkan macam financial planning yang dia anak mengajar ataupun pergi haji kan secara auto debit walaupun tak jumpa investor. Jadi dia tak terjejas lah dengan COVID semua tu. So Kak Zida ni dia macam dia tak terjejas sebab dia ada backup business yang untuk online punya So nasihat dia, Kak Zida ni macam apa ni, dia dah planning awal-awal lah untuk menghadapi apa yang akan datang, sebab dalam bisnes ni kita tak tahu apa yang akan jadi kan. So macam apa yang dapat saya simpulkan kat sini, kita kalau nak buat niagaan ni kita kena sentiasa ada planning lah untuk pada masa akan datang. So kalau terjadi macam COVID-19 macam 2 tahun lepas tu, kita kena bersedia untuk hadapi semua benda macam ini. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi, kesimpulannya, cara untuk menambah kekayaan adalah dengan melabur. Kerana pulangan yang diberikan jika kita melabur ianya akan memperoleh pulangan yang tinggi serta dapat mengekalkan kekayaan berbanding dengan menyimpan di akaun simpanan. Di samping itu, seandainya kita ingin membuat pinjaman, kita hendaklah meningkatkan disiplin yang tinggi dengan membayar secara penuh sebelum tarikh akhir bagi bayaran semula pinjaman. Hal ini kerana jika bayaran semula tertangguh ataupun tertunggak, kita akan dikenakan faedah yang sangat tinggi secara harian serta akan dikenakan faedah yang berganda. Oleh itu, kita perlu fikir ke hadapan dalam menguruskan kewangan harian kita agar tidak dibebani masalah yang banyak ataupun dibebani masalah dalam menguruskan kewangan. Sekian, terima kasih.